Ringkasan prosiding inkuis kematian Zara Khairina pada 3 hingga 4 September 2025 lalu. Dr. Jessie Hiu atau Jessie Dori Hiu Chen Chen merupakan pakar patologi forensik grade Class B di Hospital Queen Elizabeth sejak 1998. Memperoleh ijazah MD dari USM pada tahun 1991 dan menyambung Master of Patologi Forensik Medicine di University Malaya pada 1998. Berpengalaman mengendalikan 100 hingga 150 bedah siasat setahun. Purata hadir ke mahkamah sebagai saksi pakar antara 10 hingga 15 kes setahun. Pada bedah siasat semula yang dijalankan ke atas jenazah Zara Khairina pada 10 Ogos 2025 lalu, Dr. Jessie turut dibantu oleh dua pakar lain daripada HQE iaitu Dr. Muhammad Uzair dan Dr. Lau Cheng serta seorang doktor pakar perunding forensik yang diterbangkan SAS daripada Hospital Sultan Idris Shah iaitu Dr. Sairul Anwar. Proses bedah siasat tersebut turut disaksikan oleh peguam yang juga wakil keluarga Allahyarhamah Zara iaitu Shahlan serta 4 orang anggota polis termasuk juru gambar. Pada 13 Ogos 2025, Jabatan Peguam Negara mengarahkan supaya prosiding inkuis dilakukan selepas meneliti laporan siasatan yang dikemukakan oleh pihak polis. Dr. Jessie Hiu tampil selaku saksi pertama untuk inkuis sesi pertama bermula 3 dan 4 September. Berikut kecederaan yang dialami arwah Zara seperti dibacakan oleh Doktor Patologi, Dr. Jessie Hiu. 1. Luka jahitan di bahagian belakang kepala tanpa sebarang patah tengkorak atau muka. 2. Otak mengalami perubahan likuifaktif akibat pereputan. Tidak dapat dinilai dengan jelas. 3. Rekod perubatan menunjukkan kecederaan otak teruk dan kritikal sehingga tidak sadarkan diri. 4. Bahagian bawah lengan kiri, pergelangan tangan kiri serta jari kelima kiri mengalami lebam. 5. Kecacatan pada lengan bawah dan pergelangan tangan kiri akibat patah tulang radius distal kiri. 6. Pergelangan tangan kiri terkehel pada sendi. 7. Pergelangan kaki kanan mengalami lebam. 8. Fraktur remuk pada bahagian distal tibia kanan melibatkan sendi pergelangan kaki. 9. Luka melecet pada kaki kiri. 10. Lebam pada pergelangan kaki kiri dan kaki kiri. 11. Bahagian distal tibia kiri hancur dan sengit. 12. Fraktur remuk pada tulang kalkaneum, tulang tumit. 13. Tulang sendi buku lali terkehel. 14. Patah tulang vertebra lumbar kedua hingga keempat, tulang belakang bawah. 15. Hematoma pada otot psoas. 16. Kecederaan retroperitoneum hematoma pada tisu pelvis. Tambah Dr. Hiu, kecederaan itu konsisten dengan maklumat yang didokumentkan dalam rekod perubatan SIMATI, imbasan CT, imbasan CTA dan radiograf. Dapatan Dr. Jessie. Kecederaan dialami Zara Khairina berdasarkan pemeriksaan yang dijalankan konsisten dengan jatuh dari tempat tinggi. Beliau juga mendedahkan tidak mungkin Zara Khairina jatuh secara tidak sengaja atau ditolak dari koridor di tingkat 3 bangunan asrama sekolahnya ketika kejadian pada awal pagi 16 Julai lalu. Berdasarkan pemeriksaan lokasi di asrama SIMATI, ketinggian dari lantai kepalang besi mendatar paling atas yang dipasang pada pagar konkret tingkat 3 ialah 118 cm manakala ketinggian antemortem SIMATI ialah 154 cm. Perbezaan antara ketinggian SIMATI dan palang besi atas ialah 36 cm yang mana ketinggian palang melebihi 3/4 daripada tinggi SIMATI dan berada di atas pusat grafiti badannya. Selain membacakan keterangan bertulisnya, Dr. Jessie turut menunjukkan 172 keping gambar yang diambil ketika bedah siasat jenazah Zara Khairina pada 10 Ogos lalu bagi menjelaskan kecederaan yang dialami Allahyarham. Jawapan kepada dakwaan Zara dimasukkan ke dalam mesin basuh. Dr. Jessie Hiu memberitahu mesin basuh yang biasa digunakan di rumah tidak akan berfungsi dengan beban muatan seberat 53 kg. Saya ada melihat mesin basuh ketika lawatan ke tempat kejadian. Ia adalah mesin basuh kegunaan rumah, bukannya mesin basuh industri. Jawapan kepada dakwaan Zara dipukul hingga pengsan sebelum diletakkan di lokasi kejadian. Ketika disoal oleh Azhir Farhan Arisin, iaitu peguam yang mewakili 4 remaja yang didakwa membuli Zara Khairina, Dr. Jessie Hiu menegaskan tiada bukti forensik yang menyokong dakwaan bahawa mangsa dipukul hingga pengsan sebelum diletakkan di lokasi kejadian.
Apabila ditanya sama ada kecederaan mangsa menyerupai kesan akibat pukulan berulang menggunakan objek tumpul pula, Dr. Jesse Hiu menjelaskan bahawa perkara itu tidak dapat dilihat dalam kes ini. Kesimpulan Dr. Jesse. Selepas meneliti lokasi, Dr. Jesse menolak sepenuhnya andaian bahawa arwah ditolak atau terjatuh secara tidak sengaja. Ketinggian palang besi di tembok koridor asrama menurutnya terlalu tinggi untuk memungkinkan kedua-dua senario tersebut. Sebaliknya, arwah berkemungkinan sama ada berdiri di atas tembok konkret lalu melompat atau bergayut pada jeriji besi tergantung sebelum menghayunkan diri ke bawah. Berdasarkan keseluruhan pemeriksaan, Dr. Jesse menjelaskan tiada tanda serangan ke atas arwah. Beliau menegaskan punca kematian adalah akibat jatuh dari tempat tinggi, seiring dengan keadaan tubuh dan kedudukan Zarakarina ketika ditemui tidak sedarkan diri. Dr. Jesse Hiu menyerahkan kepada Mahkamah Koroner untuk menentukan sama ada Allahyarhamah Zarakarina jatuh kerana membunuh diri atau atas kerelaan sendiri, katanya ketika menjawab soalan daripada peguam tertuduh iaitu Datuk Rem Singh. Prosiding inkuis kematian Zarakarina Mahathir akan diteruskan pada Isnin 8 hingga 12 September 2025 dengan mendengar keterangan beberapa saksi termasuk ahli kimia dan doktor perubatan dari Hospital Queen Elizabeth. Dua perkara penting akan berlaku pada prosiding tersebut adalah berhubung dengan diari milik Zara dan sesi Locus NQ, iaitu lawatan ke lokasi kejadian bagi membantu mahkamah memahami keadaan sebenar insiden.